Kita balik semula tengok terjemahan. Bab ke-18, orang yang mengatakan iman itu ialah amal, kerana firman Allah yang bermaksud, itulah syurga yang telah diberikan kepadamu disebabkan apa, atau sebagai balasan kepada apa yang telah kamu amalkan. Sebilangan ahli ilmu berkata tentang firman Allah yang bermaksud, demi Tuhanmu, pasti kami akan bertanya mereka semua tentang apa yang telah mereka lakukan dahulu, yaitu tentang ucapan La ilaha illallah. Dan firmannya lagi bermaksud, untuk perkara seumpama inilah hendaknya beramal orang-orang yang ingin beramal. Lepas tu dia sebut itulah nama-nama perawi itu. Ringkas ceritanya kita boleh sebut, biasanya disebut dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, gitu. Tu pergi kepada Abu Hurairah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanya orang lagi, kemudian apa? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad di jalan Allah. Ditanya orang lagi, kemudian apa? Baginda bersabda, haji yang diterima Allah. Bab ke-19, apabila Islam tidak sebenar, yakni Islam seseorang itu tidak sebenar, dan Islamnya hanya pada ikutan zahir sahaja, atau kerana takut dibunuh, maka Allah telah pun berfirman, bermaksud, kata orang-orang Arab, orang Arab pedalaman, kami telah beriman. Katakanlah, hai Muhammad, kamu belum lagi beriman. Katakan sahaja, kami telah masuk Islam. Kalau Islam seseorang itu sebenar, maka ia sesuai dengan firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya agama yang sebenar di sisi Allah ialah Islam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau memberitahu kepada perawi di bawahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada sekumpulan orang, yakni sesuatu pemberian. Ketika itu Sa'ad sedang duduk di situ, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada seorang lelaki yang mana dialah yang paling aku senangi di antara mereka. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tinggalkan si fulan? Demi Allah aku percaya dia mukmin. Maka Nabi SAW bersabda, atau Muslim. Yang ini, mengapa kamu tidak katakan Muslim saja? Aku diam sejenak. Pengetahuanku tentang orang itu menguasaiku kembali. Lalu aku bertanya pula, mengapa engkau tinggalkan si fulan? Demi Allah, aku benar-benar percaya dia mukmin. Maka Nabi SAW bersabda, atau Muslim. Yang ini, mengapa kamu tidak katakan Muslim saja? Aku diam pula sejenak, namun pengetahuanku tentang orang itu menguasaiku lagi. Lalu aku kembali mengulangi kata-kataku, dan Rasulullah SAW juga mengulangi kata-katanya. Kemudian baginda SAW bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku memberikan, yakni sesuatu kepada seseorang, padahal ada orang lain yang lebih ku senangi, kerana takut Allah akan menghumbannya ke dalam neraka. Yunus, Saleh, Ma'mar dan anak saudara Az-Zuhri juga telah meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri. Bab ke-20, menyebar luaskan salam adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Ammar berkata, 3 perkara, sesiapa yang dapat mengumpulkan ketiga-tiga perkara itu, berarti dia telah mengumpulkan iman. Yaitu, pertama,
berlaku adil terhadap dirimu sendiri atau menginsafi dirimu sendiri. Kedua, menyebarluaskan salam. Kedua, menyebarluaskan salam ke seluruh alam. Dan ketiga, berbelanja di jalan Allah meskipun dalam kesempitan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bahawa ada seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, apakah ajaran Islam yang paling baik? Nabi SAW bersabda, memberi makanan dan memberi salam, sama ada kepada orang yang engkau telah kenal atau belum, yakni kepada semua orang. Nah, itulah beberapa bab. Kita tengok dulu sekarang ada lagi. Terjemahannya seperti yang kita telah berikan saat ini. Kemudian kita balik tengok kepada huraian makna hadis ini. Bab yang mula-mula kita baca hari ini, iaitu bab yang ke-16. Bab orang yang mengatakan sesungguhnya iman itu ialah amalan. Iman itu tidak lain, ialah amalan. Jadi hak ni serupa dengan hak sebelum pada ni jugalah. Imam Bukhari nak mengatakan amalan itu adalah sebahagian daripada iman, satu juzuk daripada iman. Seperti yang kita sudah maklum, iman itu di sisi Imam Bukharinya adalah murakkab, tidak basit. Artinya ada beberapa juzuk dia. Salah satu juzuknya ialah amalan. Dan untuk membuktikan hak ni, banyak dah bab sebelum pada ni telah berlalu. Tujuan utamanya ialah Imam Bukhari nak menolak pendapat golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah yang mengatakan untuk iman, amal itu tidak ada apa-apa. Maknanya tidak akan memberi mudafaat amalan itu kepada iman, tidak akan memudaratkan iman juga. Jadi bila seseorang itu beriman, habis cerita, masuk syurga selalu. Lepas itulah mana hidup dia, amalan dia tak kira tu. Tak kira. Ini amalan puak-puak Murji'ah. Dan di zaman Imam Bukhari, puak-puak Murji'ah ni banyak pecahan pula. Di antaranya Karamiyah ke apa tu, sangat meluas. Sangat meluas pada zaman itu. Maka Imam Bukhari perlu dalam setiap bab ni, mana dia tolak tu. Dan selain daripada itu, memang dia pun maksud nak menceritakan amal ini penting dalam iman. Jangan kita pandang sepi terhadap amalan itu. Amalan ni tak ada gapo. Sebenarnya kalau kita tengok, ialah Imam Bukhari itu, Imam Bukhari di zaman dia tu tak apalah tu. Zaman kita lah ni pun belana lagi. Banyak lagi yang duduk amal Murji'ah ni. Seperti baru ni pun sudah disebut dah. Dan setiap kali amalan kita kena ingat sama lah tu. Ada, mana sentiasa ada di kalangan orang Islam ni, walaupun tidak atas nama kumpulan, tidak atas nama kumpulan macam Ahli Sunnah misalnya, kita kata Mu'tazilah, Syiah misalnya kita kata, tetapi pada hakikatnya ada Murji'ah. Pada hakikatnya dia ada. Dan adanya itu kadang-kadang di setengah-setengah negeri itu begitu ketara lah, begitu ketara. Kalau mungkin negeri kita ni tak berapa nyata, alhamdulillah, ke mana-mana pun
Cuma hak nyata tu sebagai umum lah, tu mana-mana pun ada. Tetapi hak lebih nyata lagi, sebenarnya fahaman Murji'ah ni diamalkan ialah macam di negeri-negeri lain. Setengah-setengah negeri tu ayah Islam, anak gani, suami dia gani, tak serupa je. Hak ni Hindu dalam satu rumah, hak ni Kristian, hak ni Islam, boleh duduk sekali. Jadi kira-kiranya molek lah lagu tu, duduk sekali gitu. Dan benda yang seumpama ini macam di Indonesia ada, di India ada, hak lagu ni ada. Sebab itulah seperti telah disebutkan minggu lepas, ramai kita tengok orang tidak majoriti, tapi ada ramai jugalah, iaitu bini Islam, suami Hindu, anak tu ikut-ikut, ada Kristian. Ni Murji'ah lah belakang hakikatnya. Sebab dia kira Islam ni, agama ni masing-masing, ni hak individu lah. Sah orang gitu tu laki bini. Tak sah bagi kita ni. Tapi buat dia ni kira tak ada. Sebab tu dia kata tidak menjejaskan apa-apa. Tidak menjejaskan apa-apa. Dan ini kalau di kalangan umumnya sebenarnya tidak berapa ada. Tapi misalnya kalau di kalangan pelakon, orang panggil pelakon Hindustan, ramah lagu tu. Ramah lagu tu. Jadi bini Islam misalnya, ataupun bini Hindu, suami Islam, dah ramah lagu tu. Dia menjadi satu cara pula tu, satu gaya hidup pula macam tu. Dia Islam. Maknanya kalau suami itu Islam, dia tak pergi semayang, pergi ketika nak pergi. Bini dia dengan hadiah. Bini dia nak pergi ke, kita kata, rumah ibadat dia, pergi. Lepas tu anak tu ikutlah, ada nak mana sampai bila balik. Jadi masing-masing pilihan. Ini Murji'ah lah tu, Murji'ah. Itu besar benar dah tu, besar dah tu, tak leh lagu tu. Tak leh lagu tu. Kut mana-mana pun kan kita jelas dah, la tankihul musyrikati hatta yu'minna, la tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jelas. La tumsiku bi'isamil kawafir, jelas sebut dalam Quran tu. Tak boleh menikah dengan orang perempuan kafir kecuali apabila dia Islam, baru boleh. Kalau hak lelaki pun tak boleh, jelas tu. Jadi walaupun ada dalam Quran, mesti kita kena amalkan begitu, bagi dia tidak penting. Hak tu tinggi benar tu. Tapi dalam masyarakat setengah-setengah tu, hak ni yang kita heran juga, lemah tengok. Dia ada unsur Murji'ah tu. Setengah-setengahnya dia kata kalau untuk berlakon tak apa, kalau jadi Fir'aun pun. Di luar negeri ada, tapi alhamdulillah tempat kita ni tak boleh lagi, tak benar lagu tu. Tak boleh. Di luar negeri ada yang mengeluarkan fatwa ni, institusi yang besar-besar lah, boleh maknanya. Seseorang tu dia mengaku dia ni kafir ke, moga berlakon, dia kira tidak sengerti. Ini pun Murji'ah juga. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tak boleh main yang tu. Tak boleh waklolak. Berlakon ni kita kata waklolak lah, gurau. Tak boleh. Ada beberapa perkara yang tak boleh berdasarkan hadis. Gurau kau serius ke jadi nikah, memerdekakan hamba. Lepas tu hak ni kufur ni, ucapan kufur ataupun buat perbuatan yang kufur itu. Jadi kalau sembah berhala ke apa tu, dia kira tak kisah bukan berlakon. Berlakon kahwin tak boleh ke? Tak lah. Berlakon nikah. Dia hak ni waklolak lah tu, waklolak. Dia tidak akan jadi. Moga tidak hak sebenar. Moga tidak ayah hak sebenar. Tidak akan jadi. Jadi waklolak tu boleh kira lagi lah mungkin. Boleh ada lagi jalan. Tetapi kalau hak tadi hak kata jadi sungguh tu, mana kalau ayah sungguh gurau, dia kata saya kahwin ke anak saya dia dengan awak. Hak lagu tu, hak dalam cerita tadi bukan ayah dia. Orang lain suruh sakak. Jadi pelawak lah maknanya. Bohong. Walau tidak jadilah tu, kita apalah, kita kata boleh kira lagi. Tapi hak ni hak sembah berhala pun ada. Sembah berhala, ucapkan ucapan kufur. Itu semua Murji'ah belakang. Maknanya tak boleh. Bagi kita tak boleh, walau tak boleh. Main-main, gurauan tak boleh. Bahkan di sini Imam Bukhari nak menceritakan, dia naik lagi. Imam Bukhari naik, dia pasal dia dah lagu tu. Imam Bukhari ni kalau dia nak membuktikan apa-apa, daripada serendah-rendahnya dia naik sampai tinggi.
Gitu cara dia. Orang yang mengatakan iman itu ialah amal. Iman itu tak ada lain, amal dah lah. Maknanya iman amal dah. Bukan amal itu sebahagian iman dah. Amal tu iman dah. Iman dengan amal hak tolak. Tak ada beza. Tu dia naik lagi. Dulu dia kata ini sebahagian iman, gini-gini. Ni tak. Iman itu amal tu sendiri dah lah. Imannya. Sampai ke peringkat tu pentingnya amal ini mengikut kita ahli sunnah wal jamaah. Sehingga boleh dikatakan kepada iman itu amal. Siapa yang kata lagu ni? Iman itu amal. Yang dimaksudkan dengan iman itu amal. Maknanya iman itu tidak ada maknanya kalau tidak ada amal itu. Sehingga boleh dikatakan iman yang berarti ialah iman yang merupakan amal itu. Iman yang merupakan amal. Siapa yang kata lagu tu? Man. Kalau di sini kata bab man qala. Bab orang yang mengatakan. Iman itu ialah amal. Man itu siapa? Orang. Siapa orang? Kalau kita bahasa Melayu ni, kalau kita duk terjemah daripada dulu lagi ulama-ulama kita menterjemahkan Quran, orang ni tidak semestinya makna manusia. Lebih luas lagi. Man. Kalau bahasa Arab. Man. Kalau di sini kita tengok kerana firman Allah Ta'ala, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah syurga yang diberikan kepadamu sebagai balasan kepada apa yang kamu amalkan dahulu. Di sini yang mengatakan iman itu ialah amal Allah SWT sendiri. Syurga itu diperolehi dengan sebab amal ataupun sebagai balasan kepada amalan. Adakah semata-mata amalan? Kalau orang itu tak ada iman, boleh masuk syurga? Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti kena ada iman. Kalau orang tu amalan dia sebanyak mana pun, kalau tak ada iman tak boleh. Ini menunjukkan bahawa ta'malun di sini dengan makna tu'minun. Itu tu Imam Bukhari nak je. Sebagai balasan kepada iman kamu dahulu. Amal itu maknanya iman. Sebagai balasan kepada iman kamu dahulu. Sebab apa? Sebab amal tidak ada arti kalau tidak ada iman. Jadi tak boleh masuk syurga semata-mata kerana amalan, melainkan kena ada iman. Artinya iman itu amal di sini dengan makna iman. Siapa kata iman itu amalan hak tulah? Allah SWT kata. Ni apa dia kata iman itu dia katakan amal. Nak ceritanya penting sangat amal itu dalam iman ini. Kalau kita nak kata juzuk amalnya, maka juzuk yang penting tidak boleh dipisahkan. Sehingga kalau kita kata iman itu ialah amal pun boleh. Begitu penting sekali. Jadi macam mana kita nak pisahkan iman itu dengan amal? Sama sekali tak boleh. Itu bercanggah dengan Quran. Itu tujuan Imam Bukhari. Lepas tu dia kata, sebilangan ahli ilmu berhubung dengan firman Allah SWT ni, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Kami akan tanya kamu semua tentang apa yang kamu lakukan. Mereka lakukan. Ni hak tanya apa yang mereka lakukan ke? Iaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah ni iman, syiar kepada iman. Di sini pun amma kanu ya'malun, apa yang mereka lakukan dahulu. Tanya hak tu. Tanya tentang la ilaha illallah. Lepas tu limithli hadza falyamalil 'amilun. Kalau orang nak buat kerja, nak bersungguh-sungguh nak dapatkan sesuatu, maka sepatutnya dia buat kerja untuk mendapatkan syurga. Sebab syurga itu besar, maknanya. Falyamalil 'amilun, maka hendaklah beramal orang yang beramal. Allah SWT kata lagu tu. Jadi kalau amal saja tak ada iman jadi? Tak jadi. Jadi maksud sini hendaklah beriman. Jadi amal sini dengan makna beriman. Nak ceritanya tak boleh dipisahkan iman dengan amal itu. Baiklah, kita tengok dulu
tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun, dan seterusnya tu. Amal iman ini merupakan amal tu amal lagu mana? Kalau iman itu hakikat dia seperti yang kita sudah bincang dah dulu, asas dianya iaitu membenarkan dengan hati apa-apa yang dibawa oleh Nabi SAW kepada kita, berupa agama tu, membenarkan dengan hati, itu iman. Jadi di sini amalan tu apa makna? Amal lagu mana yang dimaksudkan? Jadi di sini ada beberapa pendapat. Sebabnya kita suka guna kitab ni, kitab ni namanya Kashful Bari. Kira-kiranya syarah Bukhari yang dalam bahasa Urdu, tidak nak kata paling besar, tapi paling kemah dan paling baik setakat ni lah. Dan pada masa dibeli buku ni, pengarang dia belum siap lagi tulis. Itu pun sudah banyak jilid dah. Sudah banyak jilid dah. Mungkin sekarang ni sudah siap habis dah. Dan ana tidak pasti pengarang dia ni ada lagi ke tak ada. Maulana Salimullah Khan. Dia Salimullah Khan, dia lah yang tulis ni. Jadi ana rasa hari ni nampak ustaz kita, Ustaz Nikmat pun ada. Ustaz Nikmat ni anak murid dia, kalau tak silap ana Salimullah Khan, anak murid dia. Sebab Ustaz Nikmat pun pernah belajar di Faruqiyah. Faruqiyah ni tempat dia lah. Dialah Syekhul Hadis di situ. Jadi sebenarnya syarah dalam bahasa Arab tu memang banyak, dan tebal-tebal sangat. Tapi dia tidak kumpul lagu ni, rekah. Rekah tapi banyak jilid juga rekah pun. Cara dia tu istimewa sikit lah. Selain daripada tu, dia pendapat-pendapat, kalau hak dalam kitab Arab tu dia hak dulu-dulu lah, cerita hak dulu-dulu. Dalam kitab ni dia tidak gitu. Dia ada pendapat-pendapat baru, terutama ulama-ulama di India, di Pakistan ramai dia kemuka pendapat dia tu, supaya kita tahu bahawa kajian ni, hasil usaha ulama ni bukan terhenti setakat dulu. Sampai ke learn ni ada. Sampai ke learn ni ada. Ini apa? Sambil ni. Sambil ditutup. Tak nak ambil nak. Stesen apa ni? Dibayar. Ini salah satulah. Sebenarnya dalam bahasa Arab tu banyak lah, tak kira lah. Syarah Bukhari ni siapa berpuluh-puluh syarah tu. Dalam dunia ni, kalau dalam bahasa lain selain daripada bahasa Arab, paling banyak ilmu Islam ni dalam bahasa Urdu. Dalam bahasa Urdu tu paling banyak. Cuba kita tengok tafsir saja, ada 600 lebih kurang. Kita tak ada siapa gitu mau. Lepas tu Bukhari saja ni syarah dia tidak kurang daripada 20 dalam bahasa Urdu. Tak kurang daripada 20. Ini salah satunya. Kashful Bari lah namanya ni, Fadlul Bari, Taisirul Bari. Berlainan pengarang. Berlainan pengarang lah. 20 tidak kurang. Itu pentingnya bahasa Urdu tu. Sebab itulah saya memikirkan bahasa Urdu ni penting. Nombor 2, memang kita buat kamus. Sebab apa? Untuk dapat banyak maklumat, tak dapat tidak. Misalnya benda-benda gini kita tak boleh tahu ni kalau kita tidak melalui bahasa Urdu ni. Orang baru ni, ulama-ulama di India dan di Pakistan, yang mana mereka itu sangat alim, diketahui, diakui mereka itu sangat alim. Macam di sini dia sebut. Di sini berhubung dengan amal yang dimaksudkan di sini. Iman itu adalah amal. Amal tu gapo? Di antara dia sebut ada 3 pendapat. Yang pertama pendapat Gangguhi. Maulana Rashid Ahmad Gangguhi dan Anwar Shah Kashmiri. Ni orang sana. Kalau kita tengok dalam syarah Arab tak ada. Itu kelebihan dia.
kelebihan yang ada dalam kitab-kitab ni. Dia ni orang-orang penting ni. Dalam ilmu di sana, terutamanya ilmu hadis ni, orang-orang penting. Maulana Gangguhi ni dia sahabat baik kepada pengasas Darul Ulum Deoban, Maulana Qasim Danutwi itu. Dia ni sekali. Dan kalau kita tahu apa ni syarah Bukhari yang terkenal dikeluarkan di India, Lami'ud Darari namanya. Lami'ud Darari ni hasil syarah dia. Dia syarah semasa mengajar dalam bahasa Urdu. Lepas tu anak murid dia Maulana Muhammad Yahya, ayah kepada Syekh Zakaria, dia buat ke Arab. Itu jadi Lami'ud Darari. Lami'ud Darari itu 10 jilid. Itu dibuat dalam bahasa Arab. Itu dalam bahasa Arab. Dia ni Rashid Ahmad Gangguhi. Lepas tu bawah dia pergi 2 generasi kemudian, Anwar Shah Kashmiri. Kashmiri ni orang Kashmir pula. Kashmir. Anwar Shah Kashmiri. Ni pun alim besar juga dalam hadis di sana. Tak apalah, dia kita sentuh pasal dia sikit ni, tu cerita pasal dia lah. Memang dia ni luar biasa, Anwar Shah Kashmiri ni memang pelik. Cerita tentang dia tu sangat banyak lah, maklum, dan dia tu belum lama lagi. Jadi kalau kita ni peringkat kita ni, saya lah misalnya, yang kedua, Tok Guru yang kedua. Mana Tok Guru yang kedua, dia ni Rashid Anwar Shah Kashmiri. Jadi pelik dia ni memang pelik lah. Ingatan dia tu terutamanya luar biasa. Di zaman kemudian ni tak jumpa lah lagu tu. Setelah beberapa abad berlalu pun tak jumpa. Dari segi ingatan dia ni kalau baca surat khabar, dia ingat, boleh baca semula. Tak tengok, sekali baca, tengok, ingat. Pelik lah tu. Kalau baca kitab pun lagu tu juga. Baca kitab pun lagu tu juga. Memang luar biasa. Kalau dia baca puluh-puluh tahun dulu, dia ingat lagi ibarat. Dia ingat. Tu memang luar biasa ingatan dia. Salah satu kisah dia pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir. Bila pergi ke Mesir, masuk dalam perpustakaan, ada satu kitab. Kitab tu memang tulis tangan. Tak ada lah jualnya, kedai luar ni tak ada. Jadi dia minta lah nak pinjam, nak salin. Tidak dibenarkan oleh penjaga perpustakaan itu. Pasal hak tu jahat adanya. Jadi tak boleh. Tengok gitu je. Dia pun minta juga kalau boleh dia nak baca lah kalau lagu tu. Nak baca pun tak benar ni, sipel. Jadi dia minta nak baca sekali lalu. Baca. Minta baca, tak apa dia bagi. Bila baca, dia pun balik lepas pada tu. Balik India, dia tulis semula. Hak dia baca tu, dia sebut tibuk. Tulis semula, cetak sana. Dia terkejut lah orang Mesir ni. Macam mana buku ni tubik? Tak ada, dia tak mungkin. Hak tahunya hak ni ada. Rupanya dia. Lepas tu tercetak, tersebar. Itu Anwar Shah Kashmiri. Dan orang tengok, tak ada yang khilaf. Tak ada yang bercanggah. Dia tu sebab tu kata ingatan dia memang luar biasa. Memang luar biasa. Dan boleh dikatakan di India, di Pakistan ni, anak-anak murid hebat kemudian, anak buah dia Anwar Shah Kashmiri. Anak buah dia. Hebat-hebat tu anak buah dia. Dia kata, ada dua orang ni kata, yang dimaksudkan dengan amal di sini ialah amal hati. Bukan amal jawarih, amal anggota, tidak, tetapi amal hati. Syurga itu diberikan kepada kamu sebagai balasan kepada apa yang kamu amalkan. Yang kamu amalkan itu apa? Amal hati. Sebab amal hati itulah tasdik itu. Tasdik itu amalan hati, bukan amalan zahir. Syurga ni dapat apabila seseorang itu mengucaplah, terima agama Islam sebagai agama yang benar. Bila ada tasdik waktu, maka dia Islam, dapat syurga lah dia. Ada amal tu, tapi dia kena ada juga. Tak boleh saja gitu. Dia kena ada juga penerimaan. Dalam hati tu kena ada. Itu orang panggil amal hati, ni kata.
Lepas tu Allamah Sindi. Sindi ni dia Sind, satu wilayah dalam Pakistan lah ni lah. Ni pun ulama sana juga. Dia syarah Bukhari dan banyak lagi. Kitab-kitab dia ni orang besar juga. Sindi. Dikenali dengan Sindi. Ada beberapa orang dikenali dengan Sindi ni, ramai lah. Di antaranya Ubaidullah Sindi. Dan banyak lagi yang lain. Dia kata yang dimaksudkan di sini ialah amal anggota zahir. Hak kata boleh syurga tu disebabkan ataupun sebagai balasan kepada amalan kamu. Amal kamu apa? Amal yang zahir ni lah. Amal yang zahir. Itu maksudnya. Yang ketiga, ini pendapat kebanyakan ulama pensyarah Bukhari ini. Dia kata yang dimaksudkan dengan amal di sini semua amal lah. Amal hati ataupun amal zahir termasuk belaka. Boleh jadi belaka. Yang dimaksudkan di sini amal belaka. Kalau amal hak hati itu tak apalah. Amal hak hati itu memang hak itulah hak utamanya, asasnya. Kalau tak ada hak tu tak masuk syurga. Dan amal zahir ini ia adalah cetusan daripada amal hati itu. Lahir daripada amal hati itu. Nak semaya, nak buat kata ni, dia cetusan daripada hak terima tadi lah. Hak terima. Jadi amal dalam hati itu melahirkan, membuahkan amal pada anggota kita. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari di sini tujuan dia nak menolak puak-puak Karramiyah yang mengatakan iman itu iaitu tahu. Iman itu tahu, makrifah. Tahu bahawa Islam ini benar. Gitu. Tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti yang kita maklumlah. Tahu, itu saja. Tidak makna mengaku. Jadi kalau seorang itu tahu, sudah beriman. Tak boleh lagu tu. Tahu lain, bukan amal lagi tahu tu. Tasdik itu baru amal. Tasdik itu, yakni kita membenarkan agama Islam, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah baru amal yang dikatakan amal hati itu. Kalau semata-mata tahu, Abu Jahal pun tahu, Abu Lahab pun tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni benar, agama Islam ni bagus, baik, dia pun tahu. Tetapi dia tidak membenarkan. Dengan sebab itu dia tidak Islam. Dia tidak beriman. Jadi nak boleh jadi beriman tu, nak boleh jadi Islam, nak boleh masuk syurga tu, dia kena ada amal hati hak peringkat membenarkan itu. Imam Bukhari nak menolak puak-puak Murji'ah daripada pecahan Karramiyah. Demo tu dia kata tak payah tasdik. Tahu saja, tak apa dah. Padan dah. Tidak lagu tu. Itu tujuan sebenarnya Imam Bukhari dia buat panggil hak ni. Jadi sehingga hak asas itu pun amal itu dengan makna tasdik. Hak itulah yang dimaksudkan. Inilah yang disebutkan oleh Anwar Shah Kashmiri. Dia kata, iaitu iman itu bukan nama kepada semata-mata tahu ataupun makrifat. Sebab di samping tahu ataupun kenal, seseorang itu mungkin menolak lagi, tak terima lagi. Dia kena ada sesuatu, buat sesuatu. Hati dia kena buat sesuatu. Kenapa dia? Terima. Barulah jadi beriman. Hak beriman, hak terima dengan hati, itulah yang dipanggil amal hati. Itulah yang dipanggil amal hati. Sebab apa? Kalau kita kira mengikut amal yang zahir, amal dengan anggota ni, kalau tak ada asas itu, tak ada makna juga, tak boleh masuk syurga. Kalau tak ada tu amal hati tak diterima Islam itu dulu, tak akan masuk syurga. Dengan sebab itu dia takwilkan amal ini dengan makna amal hati. Bila ada hak ni, walaupun tak ada hak anggota ni, tak ada buat apa pun, boleh masuk syurga juga. Boleh masuk syurga juga. Ataupun kita kata seperti seseorang tu, dia kafir, lepas tu dia terima Islam di dalam hati dia, terima Islam, tiba-tiba lepas pada tu mati selalu. Kerana apa-apa, dia mati selalu lepas pada tu. Tak ada buat amalan apa-apa, tak masuk syurga kau. Mana dalam keadaan tidak ada amalan zahir, sembahyang tak ada sekali apa, puasa pun tak ada juga, tak ada buat amalan,
hanya terima saja bang, dia mati, tak masuk syurga bang. Masuk syurga sebab apa? Sudah ada amal hati. Amal anggota ni dia menambahkan lagi, menyuburkan lagi, membesarkan lagi. Tetapi asas dia sudah ada dengan amal hati tadi. Dan amal hati itulah yang menentukan seseorang itu beriman atau tidak. Dia kena ada tindakan dalam hati itu. Tak boleh tahu saja, tak boleh. Tetapi kena terima. Itu yang dikatakan amal hati. Itulah yang dikatakan iman. Jadi masuk syurga tu kerana amal macam tadi lah. Amal tu mungkin dari segi zahir orang tanam ke bumi dia ataupun bakar dia, sebab zahirnya tidak diketahui dia ni Islam. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia sudah Islam dah. Dia sudah Islam dah. Walaupun lagu mana-mana ikut seperti hak cara kafir lah dalam dunia ni, pengbumian dia ataupun pengurusan jenazah dia tu diuruskan secara kafir, tetapi hakikatnya dia tu Islam. Hakikatnya dia Islam. Bila Islam masuk syurga, tak ada apa-apa ni amal zahir ni. Tak ada apa-apa. Hanya ada amal hati. Sebab itu demo ni letak amal di sini, maksudnya amal hati. Kalau amal zahir tak ada. Tak ada lagi. Gitu. Ada kaulah seperti ini dia sudah kafarah segala dosa dia. Tentu dah. Sudah gitu dah. Mereka kalau dia terima Islam itu sebagai agama yang benar, segala-galanya. Mana yang terangkum dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu berarti al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam merobohkan segala-gala hak sebelumnya. Jadi kalau ada hak tak comel, hak tak molek pun dulu terhapus belaka. Dia jadi seperti kanak-kanak yang baru lahir. Mana dari segi bersih tak ada dosa tu. Dari segi tu. Lepas pada tu tak apalah. Bagi orang yang mengatakan amal itu amal zahir, dia tak sedap bunyi ni. Mereka ini mengatakan amal zahir ini tidak sia-sia, tidak menambah, tidak kata saja-saja, tidak, bahkan dia menambahkan iman yang sedia ada ataupun amal hati yang sedia ada. Lebih menyuburkan lagi, menyegarkan lagi. Ini amal zahir, tidak dinafikan, bukan tak ada kesan seperti puak murjiah tu kata. Lepas tu satu perkara yang kita terjemah tadi, kita terjemah mafhum ayat Quran itu mana tadi? Itulah syurga yang telah diberikan kepada kamu disebabkan. Itu salah satu terjemahan lah. Ataupun sebagai ganjaran kepada apa yang telah kamu amalkan. Jadi diberikan, terjemah di situ diberikan. Sedangkan kalau nak mengikut hak bahasa Arab asal tu, urithumuha. Urithumuha tu bukan makna beri saja, tak. Beri sebagai pesaka. Apa Allah SWT guna perkataan irath ini? Yang ni beri sebagai pesaka. Tapi kalau kita terjemah gitu kan jadi payah pula, jadi panjang cerita pula. Jadi kadang-kadang terjemah ni dia tak sapa selalu maksud tu. Tak sapa selalu. Dia kena hurai juga. Dia kena hurai juga. Kalau kita terjemah diberikan sebagai pesaka, timbul kemuskilan pula. Pesaka lagu mana pula? Walaupun makna asal je gitu. Tetapi maksud dianya, kalau kata beri sebagai pesaka, sebenarnya maksudnya diberikan lah. Diberikan, dikurniakan. Tapi soalnya kenapakah digunakan perkataan urithumuha? Diberikan sebagai pesaka kepada kamu. Sebab pesaka-pesaka ni ada hak mati kan, barulah boleh kepada hak kemudian hak hidup ni. Sini surga ni siapa hak mati? Pas surga tu hak siapa? Asalnya kalau kita terima memanglah maklum belaka hak ni hak Allah SWT. Ini apa maknanya kita dapat pesaka daripada Allah SWT? Tak ada makna sebab Allah tidak mati. Apa maknanya? Sebab apa dikatakan urithumuha? Sebab itulah dalam Quran ni dia bahasa dia tu memang tinggi, dia dalam. Dia dalam. Kalau sekali kita terjemah gitu tak siapa, memang tak boleh. Tak boleh. Ada beberapa jawapan yang diberikan. Di sini maksud kata diberikan sebagai pesaka ni
pemberian syurga kepada manusia ni ditashbihkan, diumpamakan macam pesaka. Seseorang tu mendapat pesaka. Dari segi mana ya ada kesesuaian dia tu? Dari segi mana? Di sini ada beberapa perkara yang disebutkan. Yang pertama, kerana pesaka ni kan dia berkekalan. Dia berkekalan. Yang ni apabila seseorang tu dapat sesuatu harta berupa pesaka, maka tak ada siapa pun boleh membatalkan pemberian itu. Sebab apa? Allah SWT yang bagi kan. Bila Allah SWT bagi, itu sah. Apa lagi kita nak kata hak mati tu dia nak membatalkan, dia nak kira tak jadi lagu mana dia mati dah. Orang lain pun tidak ada hak nak fasah, nak iqalah, nak ibtal, nak ingkar, tak boleh. Mana betul-betul jadi hak penerima pesaka tu. Mana tak ada bimbang lagi dia ni akan diambil. Orang pas misalnya kalau kita kata beli, kita beli, boleh jadi penjual itu dia apa ni, dia fasah. Dia kata tak ada, dia jual, boleh jadi. Kalau seseorang tu bagi, boleh jadi dia boleh ambil mula. Walaupun kita kata tak boleh ambil, tapi boleh jadi. Tetapi kalau pesaka, tak boleh ambil. Begitulah juga dengan syurga ni. Apabila Allah SWT bagi, maka tidak ada kebimbangan bahawa pemberian itu akan ditarik balik. Seolah-olahnya seseorang itu mendapat pesaka. Itu maknanya. Seolah-olahnya dia mendapat pesaka. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ni molek kita ni, pasal dia ada 1, 2, 3, dia buat gitu. Kalau dalam kitab lama tidak lagu tu, dia berselerak, berterabur gitu. Dia kena hak pandai benar baru boleh buat kesimpulan. Kalau lebih kurang tu payah. Payah. Perkara yang kedua, pesaka yang diterima oleh waris. Waris di sini mengikut istilah Arab lah, penerima pesaka. Bukan mengikut istilah kita Melayu Kelantan ni, waris ni mana anak beranak kita kata. Tak, anak beranak ni tidak semesti boleh pesaka. Hal ni maksudnya yang menerima pesaka. Apabila dia terima pesaka, dia bebas menguruskannya. Ikut dia nak buat lagu mana, nak kira lagu mana, ikut dia. Tidak kata walaupun benda ni bukan hasil usaha dia, bukan hasil usaha dia, boleh secara pesaka saja. Jadi ada sekatan-sekatan, tak ada. Dia bebas penuhnya untuk buat apa saja terhadap barang pesaka tadi. Begitulah juga dengan orang yang duduk dalam syurga. Dia bebas, tak ada sekat, tak ada sekatan. Nak buat apa, nak apa. Hak inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Mereka akan mendapat apa yang diingini oleh diri mereka, hati mereka, dan apa yang mereka mahu. Apa yang mereka mahu, apa yang mereka minta, dapat berlaku. Itulah maksud bebas itu. Maksud bebas itu. Yang ketiga, ini Allamah Aini. Aini ni salah seorang pensyarah kepada kitab Bukhari. Kitab dia besarlah, Umdatul Qari. Dari setengah segi kitab ni lebih baik daripada Fathul Bari. Apa Aini kata? Dia kata berdasarkan banyak hadis lah, bahawa orang ahli syurga ni sebenarnya Allah SWT buat juga tempat dia dalam neraka. Begitu juga ahli neraka, Allah buat juga tempat dia tu, bahagia dia tu dalam syurga ada. Yang ni sekiranya dia beriman, inilah dia dapat. Sekiranya dia beriman, dia beramal soleh, hak dalam syurga ni yang dia dapat lagu mana? Lagu ni ada. Apa ni ahli syurga pun lagu tu juga ada bahagia dia, tempat dia dalam neraka. Kalau sekiranya kamu ni tidak beriman, kamu ni jadi kafir, ataupun kamu ni ahli maksiat, kamu akan dapat gini-gini. Inilah tempat kamu. Dan dalam hadis itu disebutkan, ditunjukkan kepada orang itu bahkan, inilah tempat kamu kalau sekiranya kamu ni kafir. Kalau hak kafir itu pula, kalau sekiranya kamu Islam, inilah tempat kamu dalam syurga. Jadi tempat masing-masing itu diwarisi. Itu yang dikatakan diwarisi. Jadi tempat ni dah tak ada, kosong kah? Tempat dia tu tidak kosong, boleh kau orang lain? Boleh kau masuk syurga lah. Tempat dia tu, tempat hak kafir sana ni, hak Tuhan sediakan juga. Jadi bolehkah pada masuk syurga? Macam boleh pesaka lah kepada dia tu. Dari segitu. Tapi asas dia iaitu
Umpama, perumpamaan. Asas dia ialah perumpamaan. Begitu juga hak ni apa yang kuat sangat seksa dalam neraka ni? Sebab dia berganda-ganda. Bukan hak dia saja, hak orang lain pun ada juga tersedia untuk dia. Jadi dia tidak saja hak dalam neraka ni. Hak asalnya orang dalam syurga ni, kalau dia jahat, dia tidak molek, masuk dalam neraka. Hak tepat tu boleh hak dalam neraka tu lah. Gitu dia kata. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang dikatakan pesaka, diberikan sebagai pesaka ni, pada hakikatnya Allah itu macamlah kita kata dia ni murid yang meninggalkan pesaka. Macam orang yang meninggalkan pesaka. Dari segi mana? Dari segi Allah SWT bagi kepada manusia, dan dia tidak ada nak ambil balik. Tidak ada nak ambil balik. Jadi siapa yang memberi itu? Yang memberi itu Allah SWT. Disebutkan memberi itu sebagai memberi pesaka. Dari segi mana? Dari segi takdilah. Sebab takdilah bebas. Tak ada hak. Orang itu apabila dia bagi itu, boleh sepenuhnya lah. Boleh sepenuhnya. Tidak kata seperti hak dalam dunia ni, Tuhan juga yang bagi, tapi lepas tu dia ambil pula. Mula-mula lagu ni senang, lepas tu susah. Mula-mula sehat, lepas tu jadi sakit. Dia juga yang bagi sehat tu, tapi sehat itu tidak berpanjangan. Berbeza dengan dalam syurga ni. Sebab apa? Sebab dia bagi tu bagi sungguh. Bagi seperti mana orang yang memberi pesaka, meninggalkan. Jadi lagu mana? Baginya itu memang sungguh. Tak ambil balik dah. Itu yang keempat. Yang kelima, ini mengikut Baydawi, Qadhi Baydawi, ahli tafsir itu. Dia kata dia kata apa dia? Yang meninggalkan pesaka ni kita dapat ni pesaka, hak disebutkan sebagai pesaka dalam syurga tu. Pesaka ni ditinggalkan, diberikan oleh siapa? Oleh amalan kita. Amalan kita tu sebagai muridnya, sebagai yang meninggalkan pesaka. Kalau kita nak sebut, sebab di sini disebutkan pesaka, amalan kita tu yang meninggalkan pesaka. Artinya bila kita buat amal, habislah amalan kita, dia berhenti sekat tu, macam mati. Tak ada dah. Yang adanya ialah hasil dia. Hasil itulah yang dikatakan sebagai pesaka. Yang memberikan hasil itu kepada dia, amalan kita, amalan orang yang beriman itu. Jadi amalan itu bila dia melakukan, dia habis, berhenti. Tetapi hak syurga ni, hak diberikan itu tidak habis, tidak berhenti. Seperti pesaka lah. Dia berhenti sekat tu, orang mati itu berhenti sekat tu. Tetapi hak ni boleh berkembang lagi. Harta yang ditinggalkan itu boleh berkembang lagi. Begitulah juga dengan syurga ni. Syurga ni dia berpanjangan, berterusan. Sebab itulah disebutkan sebagai irah, diberikan pesaka di sini. Yang keenam, ini pendapat Syah Abdul Qadir. Syah Abdul Qadir ni anak Syah Waliullah. Sebab tu kata lebih, dia kita ni dia ada royak hak lain-lain, hak kemudian. Dan kita nampaklah ulama ni ramai, bukan ulama ni Arab saja, hak bukan Arab pun tidak kurang hebatnya. Ni anak Syah Waliullah. Dan dia menulis tafsir. Tafsirnya nama Mudhihul Quran. Ini tafsir yang mula-mula dalam bahasa Urdu. Anak Syah Waliullah. Anak dia Syah Waliullah ni, Tuhan beri berkat hidup dia. Anak dia jadi belakang. Jadi belakang. Jadi orang-orang besar saja dalam agama ni. Ni dia buat tafsir. Tafsirnya Mudhihul Quran. Ini yang mula-mula dalam bahasa Urdu. Dia kata diberikan sebagai pesaka. Siapa yang meninggalkan pesaka itu? Kira-kiranya Nabi Adam. Sebab itu tempat dia dulu. Kira-kira Nabi Adam, itu tempat dia dulu. Jadi dia meninggalkan tempat itu. Siapa yang akan dapat tempat itu? Iaitu orang yang mari dalam dunia, termasuk dia sendiri, yang menyiapkan diri dengan amalan, dengan iman, dengan amal soleh. Dia akan mendapat syurga itu kembali. Adam dan anak cucunya akan mendapat kembali. Kira-kiranya apa yang dikatakan pesaka tu? Sebab
kira putuslah hubungan dia dengan syurga tu bila mari dalam dunia. Kira-kiranya tak ada apa dah. Tak ada harapan dah nak boleh pergi ke situ. Kalau ada pun harapan, hanyalah dengan iman dan amal soleh. Sebab itu dikatakan sebagai pesaka tu. Diwarisi, kamu warisi, diberikan sebagai pesaka kepada kamu. Sebagai pesaka tu, ia dikira sebagai yang meninggalkan pesaka itu ialah Nabi Adam di sini. Walaupun hak pesaka, hak sebenarnya hak dalam dunia ni, orang yang meninggalkan pesaka tu dia tak dapat balik dah. Sini Nabi Adam dapat balik juga. Nabi Adam dapat balik juga. Sebab apa? Ia disebutkan sebagai pesaka juga sebab Nabi Adam tu pun tersingkir dah, terkeluar daripada situ. Macam mati, macam tak ada harapan dah nak dapat. Gitu. Sebab ini perumpamaan berlaku ni. Sebab Nabi Adam dapat balik juga. Sebab apa? Ia disebutkan sebagai pesaka juga sebab Nabi Adam tu pun tersingkir dah, terkeluar daripada situ. Macam mati, macam tak ada harapan dah nak dapat. Gitu. Sebab ini perumpamaan berlaku ni. Sebab itu dikatakan diberikan sebagai pesaka. Tengok berapa banyak pendapat itu atas satu patah perkataan, uristumuha, diberikan kepada kamu. Diberikan kepada kamu kalau mengikut makna asalnya sebagai pesaka atau seperti pesaka. Seperti pesaka. Itu luas makna dia. Baiklah, dalam ayat ini kita tengok syurga tu dapat dengan sebab amalan. Sedangkan dalam hadis ada sebut seseorang itu masuk syurga bukan kerana amalan, bukan disebabkan oleh amalan. Bahkan Nabi SAW sendiri pun dia kata dia tidak masuk syurga kerana amalan. Misalnya dalam hadis ni disebutkan lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Baginda menjawab, la wala ana illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah. Itu hadisnya. Dalam Bukhari kita akan jumpa juga hadis ni. Amalan seseorang tidak akan sekali-kali memasukkannya ke dalam syurga. Itu hadisnya. Sahabat pun tanya, kamu pun tidak wahai Rasulullah? Yani amalan kamu pun tidak? Nabi SAW jawab, tidak, amalan aku pun tidak, kecuali kalau aku ditutupi dengan rahmat dan kurniaan daripada Allah SWT. Kecuali kalau aku dikelubungi rahmat dan kurniaan Allah SWT. Maka dapatlah. Artinya kerana rahmat dan kerana fadl, kurniaan Allah SWT, bukan kerana amalan. Nampak bercanggah ayat itu dengan hadis ni. Ulama-ulama bagi jawapan ini. Ia jadi bercanggah ni, dia kata kalau kita pakai ba tu di situ. Ba. Ya. Dia kalau bahasa Arab dia kena ambil kira belakang. Bima kuntum ta'mal. Ba tu apa makna? Ba tu sebutir tu apa makna? Kalau kita terjemah di sini, terjemah disebabkan apa? Disebabkan apa? Maknanya ba sababiyah orang panggil. Kalau kita pakai ba dengan makna ba sababiyah, memanglah bercanggah. Tapi kalau kita pakai ba tu dengan makna lain, tidak bercanggah. Mana sebab nak ada musabab, dia kena ada sebab. Terhenti musabab itu di atas sebab. Mana kalau tak ada amalan ni, kira-kiranya tak boleh hasil dah syurga ni. Nak ada syurga tu, boleh masuk syurga tu, mesti kena ada amalan. Gitu kah? Kalau tengok kepada hadis ni, dia kata tidak gitu. Nampak ada percanggahan. Ini kalau kita pakai ba ni ba sababiyah. Kalau kita pakai ba ni dengan makna ba mulabasah, dia panggil, ataupun ba musahabah, dia tidak ada percanggahan ini. Maknanya gini, kalau kita terjemah, itulah syurga yang telah diberikan kepada kamu di samping apa yang telah kamu, di samping, bersama-sama dengan apa yang telah kamu amalkan. Di samping. Itu makna musahabah. Di samping amalan yang kamu kerjakan. Mana hak tu bukan utama, tidak terhenti atas amalan tu. Hak sebenar masuk syurga tu kerana rahmat dan kurniaan Allah SWT. Tetapi di samping amalan. Mana amalan itu bukan tak ada apa-apa maknanya. Ada makna. Di samping hak tu.
Itu makna kalau kita pakai ba' musahabah dan ba' mulabasah. Satu lagi boleh kita pakai ba' dengan makna ba' iwad ataupun muqabalah. Dalam bahasa Arab tu dia ambil kira tu. Sebab itulah tadi kan kita salah satu terjemah sebagai balasan, sebagai ganjaran. Itulah syurga yang telah diberikan kepada kamu sebagai ganjaran kepada apa yang telah kamu amalkan. Kalau sebagai ganjaran itu orang panggil ba'iwab, yang ini sebagai ganti, sebagai balasan, muqabalah, sebagai ganti, sebagai balasan, sebagai ganjaran kepada apa yang kamu lakukan. Yang ini supaya kamu tidak berasa sia-sia apa yang kamu buat selama ini. Itulah balasannya. Kalau nak kira balasan itu padan kau dengan amalan kamu, sikit sangat amalan kamu, tak padan. Tutup pun jadi juga ni. Tutup pun bunyi. Tak lain. Ada benda lain. So dia. Tutup pun bunyi kan. Jadi kalau kita pakai ba' dengan makna iwab ataupun muqabalah, makna sebagai balasan ataupun ganjaran. Jadi kita berasa cukup besarlah maknanya. Kalau nak kira ini ganjarannya, kalau kita buat kerja dalam dunia sehari tu mah boleh berapa sen. Pun kita kata padan dah. Pun kita kata padan dah, suka hati dah kita. Hak duduk dalam dunia ni. Lepas tu kalau tengok kepada nikmat syurga, balasan Allah SWT, kita berasa tak padan. Tiba-tiba pagi juga, ni bukan kerana balasan atas amalan ni, ada benda lain. Itulah yang dikatakan rahmat dan fadal ataupun kurniaan Allah SWT. Di situlah terasa besarnya rahmat Allah SWT. Kalau nak kira dengan amalan kita, ada. Kita nak dunia ni pun tak berhenti buat kerja. Jak muda sampai ketua. Boleh gapo sangat. Hak boleh. Beberapa perkara yang maklum lah, semua orang maklum. Hak tu boleh senang hati dah. Hak tu pun tiba-tiba hak ni dapat kau kita semaya, dapat kau kita puasa. Tidaklah setara mana. Sikit yang buat tu. Kalau buat hak fardu-fardu saja pun masuk syurga tu. Pas syurga tu orang tak boleh nak banding. Tak boleh nak banding. Sehingga kalau sesuatu saja hak syurga tu mari dalam dunia ni, jadi hilang berlaku hak lain. Hilang berlaku hak lain. Dah kain kelubur orang dalam syurga tu, kain kelubur saja kalau perempuan di dalam hadis Bukhari ni sebut. Nasif dia panggil, nasif ni kain kelubur ni saja lebih mahal lagi, lebih bernilai lagi daripada dunia dan segala isinya. Kain kelubur ni. Pahala ke mana dah? Bukan sebidang tanah. Masih bakar lagi. Bukan sebidang tanah. Bukan apa nama ni 10,000. Tak. Dunia dan segala isinya. Pas mahal-mahal dalam dunia ni kayak kelubur sama mana sangat. Sapu tangan. Sapu tangan orang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa duduk gambarkan dalam hadis tu, bangunan dia satu bata emas, satu bata perak, pasir dia ni mata permata, mutiara, tanah dia ni kasturi. Lebih mana hak dia banding tu pun hak manusia tahu sebagai hak paling baik lah dari segi baunya. Tu lepas tu dalam hadis disebutkan muziknya, sebab manusia nak benda tu kan. Manusia nak, itu menjadi idaman manusia yang menghibur ke dia. Jadi apa ni, pokok kayunya apabila berangin tu bunyi macam-macam pula muzik. Situ seronok. Nak balak apa, nak beli lagu mana dengan amalan kita tu tak boleh. Situlah tepat hadis ni. Tepat hadis ni. Tetapi kalau kita pakai disebabkan apa yang kamu amalkan, kalau kita pakai ba' sababiyah pun tidak salah juga. Sekali lalu yang nampak nampak belaga ni, canggah ni, sebenarnya tidak salah juga. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala buat amal ini sebagai sebab, apa salahnya? Itu sunnatullah. Dia buat ketetapan dia untuk mendapat buah. Apa ni kita kata buah nenah, tanam pokok, itu sebabnya. Kehendak dia lagu tu, janji dia dah gitu. Orang yang buat amal baik, dia akan dapat syurga. Dia janji dah gitu. Jadi
Dia kata sebab tu dia yang menyebutkan sebagai sebab. Apa salahnya? Seperti benda-benda lain dalam dunia, dia yang buat sebab. Hak ni pun nak dapat syurga ni sebabnya amal. Tak kira lah amal hati ke amal apa, tak kira lah tu. Tetapi kerana ada hak tu lah. Cuba kalau tak ada hak tu, tak ada amal hati tu, hak paling asas itu, masuk syurga? Tak ada, tak masuk syurga. Tuhan tidak nak masuk syurga juga. Ini maknanya ada nyabik. Kita kata nyabik lah sebab tu, nyabik dengan amalan. Walaupun kita duduk bahas tadi, amalan itu amalan hati, mana ada menjadi sebab. Apabila menjadi sebab, kita tidak boleh pandang mudah, tidak boleh pandang enteng lah kepada sebab itu. Bahkan kita kena buat. Oleh kerana ini yang menjadi penyebab kepada kita, kita kena buat. Maka lagilah mendorong kita untuk buat kerja. Seperti mana kita tahu, untuk mendapat kekayaan, untuk mendapat harta, kita kena buat. Itu sebabnya. Maka itulah yang akan mendorong kita. Dan sebab itu Allah SWT juga yang buat. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Untuk segala sesuatu kami buat sebab. Ini pun salah satu sebab. Apa salahnya? Kalau Allah SWT, kita terima Allah SWT yang buat sebab itu. Walaupun kita kata takkanlah sebab amalan setara ni nak boleh besar. Dah Allah SWT nak bagi. Dah dia nak bagi. Apa salahnya? Sebab tu tak seberapa, tapi begitu sekali dia bagi, boleh. Itu menunjukkan kemurahan dia juga, rahmat dia juga. Tak lari juga maknanya, boleh juga. Lepas tu Imam Bukhari buat marilah. Dia kata sebilangan ahli ilmu mengatakan berhubung dengan fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, iaitu tentang la ilaha illallah. Tentang la ilaha illallah. Jadi hak ni lah yang menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan amal ini amal hati. La ilaha illallah. Kalau orang tu ucap pun akan ditanya juga, kamu ucap ikhlas ke tidak? Betul ke tidak? Akan ditunjukkan kepada orang pula, di pada mahsyar lagi ditunjuk, bahawa dia ni tidak betul, bahawa tak betul. Bahkan ada orang-orang yang Nabi kira-kiranya tahu dia tu sebagai sahabat-sahabat dia, nak pergi dekat kolam dia tu. Dulu kan kita sudah jumpa ada, tiba-tiba Nabi SAW kata, itu sahabat saya. Diseret mereka itu pergi. Nabi kata, itu sahabat saya. Lalu malaikat berkata, kamu tidak tahu apa yang mereka buat selepas kamu mati. Mana zahir dianya bersama Nabi SAW sebagai Islam, mengucaplah kira-kiranya. Mana mengucap tu tak betul. Tak betul. Allah SWT akan tunjuk saya so. Tu kalau mengucap. Kalau tak mengucap, apa tak mengucap? Sebab tak mengucap ni nak tak masuk syurga ni. Kerana tidak ada amalan itu. Amalan hati itu sekurang-kurangnya tidak ada tu. Kalau mengucap dah pun, tanya juga, apa la ilaha illallah kamu tu? Kamu buat apa? Sungguh ke la ilaha illallah kamu? Tanya juga. Jadi tanya tentang la ilaha illallah. Jadi tapi dalam Quran dia sebut apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat. Maksudnya buat di situ ucapan itu, yakni iman itu dikatakan buat. Inilah yang dikatakan iman itu ialah amal, tidak lain. Amal itulah iman dah. Sebab apa yang ditanyakan amal sesok, iaitu amal la ilaha illallah. Ni iman tu. Tu. Lepas tu akhir sekali, limithli hadza falyamalil amilun, hendaklah beramal orang yang beramal. Mana kalau nak kerja sungguh, hak patut kalau nak kerja sungguh hati, ialah untuk dapat syurga baru padan. Hak sebenarnya. Kalau dapat dunia ni tak padan. Tak padan. Kadang-kadang tak padan. Katakanlah sebagai contoh saja. Kita jangan kira lah setianya kepada seseorang tu setia. Ini hak biasa ni, hak biasa, semua orang tahu, semua orang maklum, semua orang tahu. Dan tidak salah pun. Tapi dari segi perasaan kita kan macam mana? Iaitu gomo kita ni. Gomo kita kerana seorang perempuan, ataupun seorang perempuan kerana lelaki. Tak tahu lagi lagu mana. Boleh jadi kemudian dia mengecewakan kita. Boleh jadi.
Tak pandai buat kerja tu. Kadang-kadang saya sampai buat benda yang salah kerana nak dapat sesuatu benda dunia. Tak pandai. Lepas pada tu kita kira je dia sekali dengan kita sama lah. Gitulah kehendaknya manusia ni kan. Tiba-tiba mati hak tu, kau mati hak ni, kau pergi duduk pimpin dengan orang lain. Tidak salah, tapi setara itulah benda dunia ni. Tak boleh nak pegang sangat, jauh sangat tak boleh. Setara tu je. Kalau agama sangat pun setara tu je. Tak salah kau? Ni kau lah. Tidak salah, bukan soal salah, tapi nak ceritanya orang tu agama tu padai kau. Kalau nak kira hak padai nak agama ni, hak surga untuk surga lah hak sebenarnya. Itu yang dikatakan limithli hadha falyamalil amilun. Sepatutnya untuk dapat syurga lah. Sebab apa? Buat sikit boleh banyak, buat sikit lepas tu berkembang. Kalau hak dalam dunia tak, buat sikit boleh sikit, kadang-kadang buat banyak pun tak boleh, sikit pun tak boleh. Tak pandai buat tu. Apalagi kalau dengan cara yang salah, tak pandai. Tak pandai. Kalau hak pandai ni, iaitu kalau buat untuk syurga. Buat untuk syurga. Dan apa disebut syurga? Molek kalau kita kata disebut memberi harapan kepada manusia ni tentang syurga. Apa tidak kata kerana Allah? Hak ni dah Allah SWT kata lagu ni, Nabi SAW kata lagu ni, kita mengharap kata apa? Tidak salah. Dan dia kata boleh. Tak apalah. Memang kerana Allah belaka. Tapi belah-belah tu maknanya kita kata kita nak syurga juga sebab dia kata tak apa. Tak salah lagu tu. Seperti kita mengharapkan apa-apa hak dalam dunia ni. Padahal itu bukan pasti. Tak salah juga. Setara hak kecil benda dunia ni kita boleh menaruh harapan dah. Apatah lagi hak syurga. Hak daripada Allah SWT sendiri. Apa kita tidak menaruh harapan? Kalau kita tidak menaruh harapan akan mendapat syurga, seseolahnya kita tidak memberi nilai kepada syurga. Kita buat macam dunia, syurga tu macam benda dunia. Padahal benarnya kalau orang tahu, dia akan nak. Tak serayak lah kalau manusia. Sebagai manusia dia akan nak benda lagu tu. Dan nak tidak salah, tak salah. Bahkan dengan sebab ada kehendak hak tu itulah, maka menjadikan kita ni, hidup kita ni jadi seimbang, jadi baik sebenarnya. Dengan sebab ada hak tu, ada kehendak tu. Jadi tidak salah. Sebab apa? Sebab itulah ni saya selalu kalau mengajar sebut kepada pelajar-pelajar kita ya, nak suruh faham tentang syurga ni, tentang syurga, tentang kehidupan dunia ni, rakyat kepada pelajar-pelajar tu. Apa dia selalu menyebutkan tentang ahli falsafah. Ahli falsafah kita mengaji hadis ni pun tak apa juga falsafah tu pun hak molek tu. Falsafah ni ada juga hak tak molek, ada juga hak molek. Dia kata apa? Dia kata kita tahu mana air ni ada. Kita tahu mana air ni ada. Kita tahu mana makanan ni ada. Tahunya kerana kita dahaga dan kerana kita lapar. Itu kita tahu situ. Pasal kita ni dahaga dan kita lapar. Oh, tak payah ya tu kita kata. Memang moga kita duk biasa makan, duk biasa minum, kita tahu dah tu yang memuaskan kita. Dak kalau kita andaikan kita tidak tahu ada sesuatu minuman. Dia ahli falsafah, dia kecek lagu itulah. Andaikan kita tidak tahu ada sesuatu minuman, ada sesuatu makanan, maka apakah yang memberi pengetahuan kepada kita tentang adanya makanan dan minuman itu? Jawabnya dahaga kita. Dahaga kita, kelapar kita. Memang begitu Allah SWT buat. Hak tu hak dunia. Kita panjang sikit. Ahli falsafah dia berhenti sekat tu je. Kita panjang sikit. Apa buktinya? Ada syurga itu. Apa bukti? Apa dalil? Untuk kita yakin, meyakinkan kita. Kalau dalam dunia tu, kita sudah berasa dah air tu. Dan kalau tak ada air, ahli falsafah kata kita bakal ada dahaga kita yakin air itu ada. Dan kita sudah dapat dah. Syurga kita tak dapat lagi. Tetapi kita yakin kita akan dapat. Syurga itu ada. Syurga itu ada. Dalilnya mana? Iaitu kita tidak pernah puas dalam dunia. Itu ahli falsafah tak sebut. Tidak pernah puas dalam dunia. Itu dalil syurga ada. Kena yakin seperti tadi. Seperti air tadi menghilangkan dahaga kita. Kalau tidak,
tak sempurna Allah Subhanahu Wa Taala buat alam semesta. Supaya dia buat dahaga, lepas tu dia tak buat air. Dia buat lapar, lepas pada tu dia tak buat makanan. Mana ada lagu tu? Cuma hak ni perjalanan ni dia bukan berhenti terikat setakat dunia saja. Kalau dahaga dengan air, hubungan dia setakat dunia, berhenti setakat tu. Tetapi hak kita kata iman dan amal soleh ni, dia tidak berhenti setakat dunia. Hubungan dia tu dia ada kait dengan alam yang lain lagi. Inilah kelebihan iman. Dia bukan berhenti setakat dunia. Bila kita ada hak ni, kita akan dapatlah hak tu. Itulah agama cerita. Kita yakin ada syurga sebab kita tidak puas. Kita, apa dia hak kita kata? Makanan. Puas ke makanan? Sedap sekali kita. Tak ada. Tak ada. Kalau kita kata kita sedap sekali pun, kita puas pun, lepas tu kira-kiranya kita nak makan tu lah, biar sedap tu lagu tu, boleh ke? Tak boleh. Sebab makan lagi mudah. Itu hak dalam dunia. Itu hak dalam dunia. Benda-benda lain pun lagu tu juga. Kita dapat gapo hak puas? Tak puas. Ini Tuhan bagi ni hak ni lah, untuk ni lah sebagai naluri untuk terima agama. Bila dia tidak puas, dia akan carilah mana kepuasan dia dapat. Nak dapat mana kepuasan ni? Ada kereta, nak kereta lebih besar lagi. Ada besar lagi, nak lebih lagi. Kaya dah, nak lagi kaya. Rumah besar dah, nak lagi. Baju comel dah. Sebab ada hak tu, sebab itulah ada kemajuan ni. Dari segi asas dia hak Tuhan buat tu tidak salah. Memang lek dah hak dia buat tu. Nak kau tu, nak kau ni, hak itulah asas kemajuannya. Tetapi apa kita tidak puas juga? Kerana tidak puas manusia ni lah, maka buat elektrik, adakan elektrik, macam-macam lagi kemajuan lain. Apa nak suruh puas? Tak puas juga. Orang yang duduk dalam pelita dulu tak puas. Kita kalau duduk dalam pelita lagi lah tak puas ni. Hak duduk dalam pelita dulu pun tak puas. Kalau dapat hak lebih lagi dah. Lapu gas selesai sampai itu dah. Tu punya dah. Tapi tak puas. Ada lagu ni pun tak puas juga. Dah hak Tuhan buat dalam dunia ni, hak Tuhan buat dalam dunia ni, semuanya nak suruh kita ingat kepada hak sebenar. Hak ni bukan hak sebenar. Dah hak dalam hadis duduk sebut tu, bila ingat saja dalam syurga, mari selalu. Ingat saja, mari selalu. Dalam dunia pun sikit sebanyak orang sudah buat dah kemajuan tu. Nak di kepala tidur ya, pecek ni kipas, pecek ni TV, pecek ni aircon, pecek ni lampu. Pecek. Kena pecek juga. Kena pecek juga. Kena pasal juga, habis pitih juga tu. Tak puas. Hak dalam tu tak puas lagi. Setara tu pun tak puas lagi. Tapi ini menggambarkan kepada kita lagu tu lah, dekat. Kalau orang zaman dulu kata lah mana nak boleh selalu. Khoya tinggi, khoya tu dah. Syurga lagu ni tinggi benar khoya. Orang kafir kata lagu tu lah. Tetapi hak sama satu dia tak faham pun dia terima. Zaman sekarang ni mudah kita nak terima benda tu kan. Kau dekat kita tu. Manusia ni nak buat gambaran dalam syurga kan, duduk dalam nampak luar, duduk luar nampak dalam, orang zaman itu kata dinding biasa mana lagu tu nak. Lah ni cermin, tak ada masalah, tengok mudah kan, faham? Bangunan tu daripada cermin. Cermin lagu mana kalau tinggi gitu mah. Sampai ke langit tu. Tinggi dah. Dalam hadis dia sebut, pakai buat cermin. Tak pelik kan lah ni, duk buat belaka. Cermin nampak. Bahkan ada pula dia sebut, dalam nampak, luar tak nampak. Daripada luar tak nampak, orang dalam nampak orang luar. Kita tak faham banyak orang sampai dulu. Kalau ayat orang sampai dulu, dia suka beli hati dia, khoya kuat dia kata. Tetapi sekarang tidak apa-apa. Tetapi kita tak puas lagi. Ada lagu tu kan, tak puas lagi. Pasal apa? Pasal dia ada lagi kemuncak dia dalam syurga tu. Tak buat apa satu, tak pecek apa-apa. Pecek dalam hati, rimuk duduk dalam hati, rimuk. Nak ni marilah. Nak pergi mana-mana tu sapah lagi. Tu gambaran. Jadi hak lagu ni tak padai kau kalau kita ni nak. Padai. Hak tidak lagu tu pun duduk jadi khoya-khoya manusia ni. Duduk mengidam-ngidam manusia ni nak lagu ni lah kalau dia ada rumah. Biar ada siap lah kau. Pakai pecek. Remote. Semua remote. Tapi kena pecek juga, tak ada bateri tak jadi. Susah juga. Tak puas hati. Sebab itulah manusia tak puas hati. Kemudian kalau ada pun ada gitu gini, sedap gitu gini, dia ada letih dalam dunia. Dia kena mandi. Susah juga tu. Dia kena mandi. Ada pahit hujan yang istimewa, yang apa ni, lengkap lah kita kata.
Oh, tak juga. Dia tak puas. Terus duduk royak lah. Lagu mana pun. Yang mandi tu sebab apa? Sebab penat. Yang mandi tu sebab apa? Sebab bau busuk. Adalah buah dalam dunia ni. Saya rasa tak ada. Duduk sedap-sedap saat ni, nak pergi jamban pula. Itu dunia. Itu dunia. Tak ada dah lagu tu. Tak boleh kalau kita nak mengharapkan, nak buat amal untuk dapat benda yang lagu tu besarnya, istimewanya. Dah kalau Allah Subhanahu Wa Taala sendiri suruh apa limithli hadza falyamalil 'amilun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau orang nak berlomba, nak badi lah, badi dan pada lagu ni baru pada agamanya nak badi, nak berlomba. Barang dunia tak padat sebenarnya. Tak padat. Bukan bermakna tak boleh berlomba dalam dunia ni, tetapi makna kalau suk situ, suk sekat tu, tidak ada kaitan dengan akhirat, memang tak padat. Baiklah, kita pergi kepada hadis, baru kita jumpa hadis. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Ini ada Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad qala hadatsana Ibnu Syihab. Satu perkara tentang perawi kita ni. Tentang perawi ni kita kena tahu juga jajaran. Sekali-sekala kita kena tahu juga tentang perawi ni. Ibrahim bin Sa'ad ni siapa? Baru ni malam Khamis baru ni sehari dua lepas lah, dalam kuliah Muslim, di situ sudah sebut dah tentang Ibrahim bin Sa'ad ni seorang yang pelik. Salah seorang perawi yang pelik dia ni. Pelik lagu mana? Dia ni dalam kitab Khatib Baghdadi ada sebut, dan dalam Takmilah Fathul Mulhib Taqi Uthmani pun ada sebut juga. Dia sebut Ibrahim bin Sa'ad. Dia ni peliknya apa? Dia main muzik, gambuh. Dia main gambuh, dia ni menyanyi. Tetapi dia ulama terima dia, ramai ulama, boleh katakan semua terima lah. Ada disebutkan, ada setengah-setengah tu pertikaikan dia kerana itulah tak saya terima. Ada kerana tu. Sebab dalam kitab dia sebut, bagi dia tak apa benda tu. Bagi dia tak apa, harus. Boleh jadi untuk menghiburkan dia, bagi dia tak apa. Jadi dia lepas pada tu, bila dia tahu orang ni kata lagu tu, ada setengah-setengah orang pertikaikan dia, dia bersumpah. Dia kata kalau dia nak ngajar, dia nak nyanyi dulu. Pelik juga. Dia nak nyanyi. Itu cerita tentang Ibrahim bin Sa'ad ini. Dan pada umumnya ulama terima dia, tak ada apa. Dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam apa pun ada. Dia ni Ibrahim bin Sa'ad, anak murid kepada Zuhri, Ibnu Syihab Zuhri. Bagi dia tak apa. Baiklah, Abu Hurairah meriwayatkan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Cuba kita perhati di sini Imam Bukhari, cara dia memang seni cara dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, imanun billah wa rasulih. Lepas tu orang tanya lagi. Lepas tu dia kata jihad fi sabilillah. Lepas tu orang tanya lagi, haji mabrur. Hak mana ada kaitan dengan tajuk ni? Iman itu ialah amal. Iman itu ialah amal. Allah SWT sudah kata dah dalam Quran. Bima kuntum ta'malun. Ta'malun itu maknanya tu'minun. Iman dengan amal, dengan makna iman di situ. Iman, amal, hak itulah. Hadis? Mana hadis? Hadis ni, iaitu bila orang tanya apakah amalan yang paling afdal wahai Rasulullah, dia kata imanun billah wa rasulih. Orang tanya amal, dia jawab iman. Kalau iman itu tidak amal, tidak menepatilah jawapan itu dengan soalan. Tengok Imam Bukhari buat pagi. Sebab itu kalau kita kata iman itu adalah amalan, tidak salah. Bahkan itu betul, berdasarkan Quran dan Sunnah, hadis. Betul. Cuba tengok di sini. Orang tanya apakah amalan yang paling afdal, dia kata iman dengan Allah dan Rasul. Kalau iman itu kita kata tasdik dalam hati, itu pun amal. Sebab Nabi kata amal. Orang tanya amal, dia jawab tentang amal lah. Sepatutnya takkan jawab tentang benda lain pula. Lepas tu dia letak sekali, dengan iman billahi wa rasulihi, dia letak sekalinya apa?
jihad fisabilillah. Oh, ni memang amal lah, amal zahir lah. Haji mabrur memang amal sungguh lah tu, amal hak zahir lah. Tapi dia letak sekali imanu billah dengan amal zahir, menunjukkan imanu billah tu wa rasulih termasuk di dalam amal juga. Soal kita nak kata amal hati itu soal lain waktu tu. Walau bagaimanapun tadi kita sudah bincang berapa ramai ulama yang mengatakan amal zahir itulah dia dimaksudkan imannya. Artinya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan daripada iman, amal itu. Tu naknya. Dia nak situ ya. Nak situ. Imanun billahi wa rasulih. Duduk situ. Hak lain tu kita tak muskil lah, tak apalah, jihad memanglah amal sungguh, buat kerja sungguh tu. Haji mabrur pun memanglah, habis piti lagi, pergi lagi penat. Duduk di mari-mari tawaf tu. Sa'i lagi, tak amal kau tu. Jelas dah tu amal. Hak tidak jelasnya imanun billahi wa rasulih. Lagu mana dia kata amal? Menunjukkan Nabi SAW terima hak ni iman sebagai amal. Tu je lah. Jadi sehingga amal boleh dikatakan iman, iman boleh dikatakan amal. Mana sesuatu yang tak boleh dipisahkan. Sesoalannya satu benda dua nama. Satu benda dua nama. Jadi kita nak menafikan benda ni, kita kata tak, iman itu bukan amal. Sesoalan kita menafikan iman itu sendirilah. Itu situ Imam Bukhari nak. Sesoalannya kita menafikan iman itu sendiri. Satu orang tu dia nama Kadir pun dia juga, Dollah pun dia juga. Kita menafikan Dollah, artinya kita menafikan Kadir. Kita menafikan Kadir, artinya kita menafikan Dollah. Sebab hakikatnya hak tolak. Mana boleh nafi? Tak boleh nafi. Kena terima kedua-duanya. Itu nama kepada satu benda yang sama. Dua itu nama kepada benda yang sama. Ke situ, sampai ke situ Imam Bukhari nak pergi. Mula dia kata juzuk je. Tak, ni amal tu sedih. Kau naik. Nak ayatnya penting amal itu. Jadi kalau ada golongan yang mengatakan amal tidak penting, tak betul itu, bercanggah dengan ajaran Quran dan Sunnah. Itulah kesimpulan dia. Lepas tu salah seorang perawi kita lagi di sini, selepas atah pada Ibnu Syihab itu, atah pada Ibnu Syihab Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ni, perawi ni perawi penting juga ni. Perawi penting juga ni. Dan dia ni boleh kata kitab mana-mana pun ada. Dan dikenali sebagai Sayyidut Tabi'in, penghulu orang-orang tabi'in, penghulu kalangan tabi'in. Lepas sahabat, tabi'in lah. Tabi'in ni termasuk dalam golongan generasi yang istimewa tu berdasarkan hadis. Generasi yang istimewa. Tiba-tiba dia ni penghulu ni, ketua ni, hak nombor satu tu. Setara tu, baik kita berkenalan dengan dia. Siapa dia ni? Imamut Tabi'in. Itu gelaran dia. Faqihul Fuqaha. Salah seorang faqih yang 7 di Madinah. 7 orang faqih, seorang yang mendalam ilmunya di Madinah. Ni salah seorang. Sa'id bin Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yaqazah bin Murrah Al-Qurashi Al-Makhzumi. Ayah dia dan datuknya ialah sahabat. Ayah dia dan datuk dia ialah sahabat. Dan mereka ni Islam pada masa pembukaan Mekah, iaitu pada tahun yang ke-8. Sa'id bin Musayyab ni lahir setelah Sayyidina Umar merintah 2 tahun. Itu tarikh lahir dia. 2 tahun merintah Sayyidina Umar. Mengikut setengah riwayatnya 4 tahun, tapi hak lebih kuatnya iaitu hak yang pertama. Dia ni dah dengar hadis. Semoga dia tabi'in kan? Dah dengar hadis daripada siapa? Daripada Sayyidina Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jubair bin Mut'im, Abdullah bin Zaid bin Asim, Hakim bin Hizam, Muawiyah, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Musa Al-Ash'ari, dan ramai lagi yang lain, Abu Hurairah, Aisyah, Ummu Salamah, ramai lagi. Dia dah dengar hadis daripada sahabat-sahabat besar ni. Orang-orang yang beriwayatkan daripada dia pula adalah orang-orang yang besar juga. Termasuklah nama-nama ini: Atha bin Abi Rabah, Muhammad Al-Baqir, Amr bin Dinar, Imam Zuhri, Yahya Al-Ansari dan lain-lain.
Ulama sepakat mengatakan dia ni seorang tokoh yang utama. Sepakat mengatakan. Tak ada khilaf tentang dia ni. Dan tak ada orang yang benci kepada dia kecuali ahli bid'ah, kecuali puak-puak ajaran sesat. Muhammad bin Yahya bin Hibban berkata, dia ni adalah ra'sa ahli al-Madinah fi dahri. Ialah ketua, kepala penduduk Madinah di zamannya. Yang memang diutamakan dalam fatwa. Sa'id bin Musayyab, orang panggil juga faqihul fuqaha. Faqihul fuqaha. Qatadah kata apa? Dia kata, tak pernah saya melihat seseorang yang lebih alim tentang halalillah wa haramihi min Sa'id bin Musayyab. Maknanya orang yang lebih tahu, paling alim tentang syariat lah. Tak pernah. Dia lihat. Makhul berkata, dia kata, saya telah rata dunia pergi untuk nak cari ilmu ni, tetapi saya tidak pernah berjumpa orang yang lebih alim daripada dia. Ni kata Makhul. Ni semua tabi'in. Ali ibn al-Madini berkata, tidak pernah saya tahu seseorang di kalangan tabi'in yang lebih luas ilmunya daripada Sa'id bin Musayyab. Bagi dianya, dia kata, Ali ibn Madini kata, indi ajallut tabi'in, tabi'in paling besar. Ahmad bin Hanbal berkata, afdalut tabi'in Sa'id bin Musayyab, tabi'in yang paling utama, paling lebih Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ni, kalau dia bagi apa-apa pendapat dia, fatwa dia lah terutamanya, dia akan doa, dia akan kata, Allahumma sallimni wa sallim minni. Ya Allah, selamatkan aku dan selamatkan daripada aku. Ini aku bagi ni, minta biar betul lah. Itu cermat dia tu, beraluh dia tu. Abu Hatim berkata, tiada di kalangan tabi'in ini orang yang paling hebat daripada Sa'id bin Musayyab, dan dialah orang yang paling teguh ilmunya kalau dalam riwayat daripada Abi Hurairah. Kalau riwayat daripada Abi Hurairah, nombor 1. Tak boleh lawan dia, nombor 1. Sebab apa? Sebab dia ni menantu Abu Hurairah. Dia ni menantu. Maknanya rapat benar lah. Rapat benar. Sebab itulah hafiz-hafiz hadis mengatakan, tidak ada orang yang lebih alim daripada Sa'id bin Musayyab berhubung dengan hadis-hadis Abu Hurairah. Tak ada. Dialah yang paling tahu. Sebab selain daripada anak murid, dia ni menantu kepada Abu Hurairah. Dia ni, walaupun dia ni terlibat dengan kerajaan juga, tapi dia tak ambil gaji. Sa'id bin Musayyab, dia tak ambil gaji. Untuk menyara hidup dia, dia jual minyak. Dia ada perusahaan minyak. Itu gaji dia. Dan dalam hidup dia 40 kali dia pergi buat haji. 40 kali pergi buat haji. Jadi jelaslah, maknanya daripada sini betapa hebatnya dia. Dan usaha dia sebelum dia jadi alim besar ni, bukan main. Tapi tak ada sebut sini. Tak ada sebut sini. Usaha dia orang nak jadi orang besar ni pun bukan main. Sa'id bin Musayyab ni salah seorang yang kuat dalam mencari ilmu, rata pergi, dan dia sanggup apa saja untuk mendapat ilmu. Pernah semasa dia dalam mengembara mencari ilmu lah, dia tak habis pitih, habis belanja. Bila habis belanja ni, lagu mana? Nak makan, nak apa? Tak ada. Terpaksa dia kena jual baju. Adanya baju, pecah baju, jual baju. Jadi tak baju lah, dia pergi ke sana sini untuk nak makan, untuk mencari ilmu. Siapa begitu sekali. Ilmu yang dikatakan ilmu ni pada masa tu hadis lah. Nak dapatkan satu hadis tu, ni yang meriwayatkan hadis ni orangnya duduk negeri ni, duduk di Basrah. Kita ni duduk Mesir misalnya, kena pergi sana. Pada masa tu, bukan spoiler ni, tu kumpul dalam kitab ni. Dia ni nak dapat hadis ni, dia kena pergi jumpa dengan orang. Nak tak betul ke tidak? Orang ni sungguh ke ada? Kalau dia pernah dengar ada, daripada orang lain pun dia berasa kena ambil sendiri daripada orang dia. Macam dia ni daripada sahabat lah. Dia bergamanya, sahabat ni duduk sini, dia duduk sini.
Duduk Madinah. Sahabat ni duduk di Syria misalnya, pergi. Susahnya. Tetapi berkat kegigihan dia tu, kesungguhan dia tu, Allah SWT bagi kepada dia ilmu yang begitu luas. Wafatnya Sa'id bin Musayyab ni pada tahun 93 atau 94. Dan tahun itu dikenali dengan tahun Sanatul Fuqaha. Pasal apa? Pada tahun tu ramai ulama-ulama besar mati, termasuklah Sa'id bin Musayyab. Lepas tu apa ni? Hadis ini sebenarnya cerita dia, perbahasan dia sudah ada dah. Dulu kita bincang di bawah bab it'amut ta'am minal Islam. Lebih kurangnya ada dah. Lepas tu apa yang dia kata di sini dalam hadis ini, dia sebut jihad dulu, lepas tu baru haji. Tidakkah haji ni rukun Islam? Jihad tu tidak. Jihad itu fardu kifayah. Haji ni fardu ain. Ini kepada orang yang mampu. Jadi apa yang letak kemudian ni? Mungkin muskil juga. Jawapannya kerana ini mengikut Qadhi Iyadnya, dia kata ini peristiwa hak dulu. Jihad tu difardukan dulu lagi daripada haji. Haji tu kemudian. Di atas dasar tu Nabi SAW sebut jihad dulu. Sebab memang haji ni memang kemudian benar lah. Jihad ni dulu lagi. Sebab itu disebutkan jihad dulu. Ataupun boleh jadi juga maksud sebut jihad ini dengan mengambil kira kepada keadaan-keadaan yang tertentu. Boleh jadi ada keadaan-keadaan tertentu di mana jihad ini menjadi kewajipan aini, orang panggil fardu ain kepada setiap umat. Ia termasuk dalam ayat infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ada ketikanya kita umat Islam ni berada dalam keadaan itu. Jadi jihad jadi fardu ain. Dan haji ni kalau fardu ain pun kepada orang yang mampu saja. Hak ni dak, kalau dia mampu tak boleh nak berlari, dia boleh bidah saja, dia kena buat sesuatu. Lelaki, perempuan, tua, muda, kanak-kanak pun kena terlibat belaka. Bila? Iaitu ketika musuh mari menyerang negeri kita, negeri orang Islam. Seperti yang berlaku di Iraq sekarang misalnya, di Palestin, di mana-mana. Ketika tu maka semua berkewajipan. Hak ni dia lebih wajib lagi daripada haji, lebih umum lagi daripada haji kewajipannya. Boleh jadi melihat kepada sudut itu, maka didahulukan jihad itu daripada haji. Kemudian akhir sekali disebutkan haji mabrur. Haji mabrur. Apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur itu? Iaitu adalah beberapa pendapat ulama, di antaranya iaitu haji yang diterima oleh Allah SWT. Itu haji mabrur. Setengah-setengah orang tu pula dia kata haji mabrur ni haji betul lah kena hari Jumaat tu wukuf. Tidak lagu tu, tidak khusus begitu. Sebabnya setengah-setengah ulama kata hari Jumaat kebetulan hak Nabi SAW buat haji tu memanglah pada hari Jumaat dia duduk di Arafah. Kebetulan kehendak Allah SWT berlaku kepada Nabi dia tu gitu. Sekali tu dia buat haji untuk umum ni. Sekali tu hak berlaku kepada dia tu haji pada hari Jumaat, yakni wukuf di Arafah tu pada hari Jumaat. Sebab itulah ada ulama yang mengatakan haji mabrur itu iaitu haji yang lagu yakni dia kaitkan dengan hak Nabi SAW. Adapun kepada umat tidak khusus dengan hari Jumaat tu. Hak sebenarnya iaitu haji yang diterima oleh Allah SWT. Itulah haji mabrur. Setengah ulama mengatakan haji dia tidak dicampuri dosa, ataupun haji yang tidak ada sebarang riak. Riak nak menunjuk-nunjuk kepada orang, nak suruh orang tahu, nak suruh orang sebut-sebut, maka buat kerja haji tu. Tidak lagu tu. Hak itulah yang dikatakan haji mabrur untuk orang lain. Ini untuk sepanjang masa lah. Mabrur tidak mabrur tu itu terpulang kepada masing-masing. Boleh jadi dalam hari yang sama, tahun yang sama. Orang ni mabrur, orang ni tidak mabrur. Dia tidak bergantung kepada hari itu. Yang ulama sebut hari itu sebab dia merujuk kepada hak Nabi SAW, bukan untuk orang lain. Tidak. Jadi rasanya
kita baca tadi panjang juga kan. 2-3 bab. Tak ada ni pun panjang. Kita berhenti sekat itulah. Dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan kalau ada sebelum kita beredar? Sila kalau ada. Muslimat dulu. Biasa muslimat dulu. Ustaz. Lain pada hak pengajian kita pun tak apalah. Saya yang berkaitan dengan apa ni, soal hukum akal. Ada. Boleh ke muka kan? Nak tanya pasal korban ke apa ke? Ada. Sila. Ada tak hadis sahih mengatakan hadis akbar itu lebih 70 kali ganda daripada yang biasa? Memang ada waktu tu. Dari segi lebih-lebih tu memang ada waktu tu. Itulah jawapan. Dan ganda-ganda tu memang biasalah, bukan sebenarnya haji saja. Hak lain-lain amalan pun memang dia ada. Dan itu tidak bercanggah dengan usul yang ada di dalam agama lah. 70, 700, 7,000 dan tidak terhingga. Boleh jadi Allah SWT boleh ganda-gandakan. Ini terpulang kepada kebaikan amalan itulah, bergantung kepada sejauh mana baik amal itu. Dari segi ketinggian ikhlasnya. Ikhlas tu banyak peringkat pula. Dari segi kalau haji ni, misalnya haji ni berkait dengan harta yang digunakan apa semua tu, banyak perkara lah. Mengambil kira semua tu boleh jadi dia berbeza-beza, memang tidak sama. Memang ada. Wallahualam. Macam rukuk haji jemaah ni memang diistilahkan sebagai haji akbar lah Ustaz. Kau jawab. Yalah. Sebab dalam Quran pun sebut haji akbar, yaumul hajjil akbari. Tetapi itu sebab kata tadi lah, lebih khusus kepada masa Nabi SAW. Bukan dengan makna untuk semua tu. Untuk semua tu. Kita pakai istilah tu, hak tu lebih baik lagi. Macam tahun ni mengikut pengumuman kerajaan Arab Saudi kemarin dulu, dia wukuf pada hari Jumaat. Istiharkan tahun ni haji akbar. Kita yang raya hari apa, Ahad kita tak, nanti selisih pasal masalah jam lah. Jadi maknanya tahun ni tu jatuh pada haji akbar lah, pasal wukuf hari Jumaat. Jadi dari segi serupa dengan Nabi dulu lah. Tapi dari segi hakikat penerimaan tu masing-masing. Masing-masing. Dalam hadis ni dia iman tu dia disebut, dan sebab dia tadi iman dengan amal tu dia serupa, hak sama, benda yang sama. Boleh kita dengan sini kalau Ustaz, sebab ada ayat tu dia ya'murukum imanukum, maknanya iman tu dia ada jadi motivate dia mendorong beramal yang baik. Kita boleh faham gitu biasa. Memang itu tindakan lah tu, amal lah tu. Kalau ada iman dia tak hidup saja. Memang. Dia akan nak bawa pada amal. Memang. Seraya lepas tu kalau iman tu satu yang sama dengan amal, apa maknanya lepas tu Rasulullah sebut jihad, Rasulullah sebut haji. Itu maksud dia, ni di antara yang terpenting lah. Seperti disebut malaikat, tanazzalul malaikatu warruh. Padahal ruh tu masuk dalam malaikat dah, Jibril tu, tapi disebut Jibril tu kerana keistimewaannya, kelebihannya. Begitulah juga di sini. Ada lagi? Sama sikit. Ya. Jadi iman tu sebab dia ada banyak sahabatnya tu lebih kan. Jadi saya ingat sekejap.
Main dulu Ustaz. Ya. Tak apa, tak apa. Ini Ustaz pasal ada hadis lain dia kata. Dia kata la tahqiran min al-ma'ruf min syai'. Maknanya bila Rasulullah sebut iman billah ni merangkul semua sekali lah. Masuk benda-benda kecil. Ya. Memang. Kena tiga belakang. Kena tiga belakang. Jangan pandang mudah, jangan pandang kecil, remeh. Tidak. Macam ada hadis lain kata walaupun kamu duduk dengan kamu dengan muka manis. Ya. Maknanya kita kena Itu sebenarnya sebelum pada ni dia bincang dah tu setengah kata satu sebahagian, setengah kata hasil iman. Tetapi sebenarnya iman dah lah tu, iman dah. Kalau mengikut Bukhari ni amal iman hak tolak dah. Sebab amal ni pun yang dikiranya yang ada iman hak dalam tu, kalau tak ada hak dalam tu ada juga. macam solat tu disebut rukuk sujud. Maknanya kalau sebut rukuk sujud tu maknanya sembahyang dah tu. Umumnya sebab dia panggil dalam istilah bahasa Arab ni itlaqil juz wa iradatil kull. Dalam balaghah tu ni sebutkan sebahagian tapi maksudnya semua. Sebab sebut tu itu bahagian yang penting, yang istimewa dalam semayah tu.